Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, nikmat dan rezekinya dapat lagi kita dipertemukan di rumah Allah pada pagi ini setelah selesai solat subuh berjamaah. Kemudiannya kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam satu halakah, yakni halakah ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat kita jadikan dia amal dan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak bincang atau nak kongsi sedikit ilmu yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan, dan Allah juga menyatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang sempurna, kan, terbaiknya umat Nabi Muhammad SAW. Dan bezanya orang mukmin dengan orang kafir, apa kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang mukmin dan orang kafir ni, kan? Jadi tajuknya juga agak menarik. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana lah, tunggu sehingga habis rancangan. Selepas rancangan ni mungkin kita ada jamuan sikit. Bukan sikit lah, memang banyak lah, insyaAllah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dosa besar itu tiada harus diampun dan dimaafkan akan dia oleh Tuhan. Ini pendapat siapa kita tengok, kan? Demikianlah kata Mu'tazilah dan Qadariyah, kan? Maka ayat 48 surah An-Nisa itu dia menolakkan kata mereka itu. Adapun ahli sunnah berkata ia bahwasanya Allah SWT memperbuat dia sebarang kehendaknya, tiada siapa menggagahi dia, kan? Allah yang mencipta alam ini, terpulang pada Allah lah, kan? Allah nak ampun kata ampun kata terpulang pada Allah atas kasih dan sayang dia. Tu ni kata kaum Mu'tazilah ni, Mu'tazilah dan Qadariyah, dia tak boleh. Tu tak perlu diampunkan, kan? Allah itu bersifat pengampun lagi pemaaf. Tu yang kata Allah tu, kan? Allah ni berbeza dengan makhluk. Tu yang menyatakan bahawasanya perbezaannya di antara Allah dengan makhluk ini. Makhluk ni kan dia bersifat macam-macam sifat, dendamnya macam-macam, dendam kesumat tak habis-habis. Tu Allah tak, kan? Selagi mana nyawa tak sampai di ghurghurah ni, kata Nabi Muhammad SAW, kan, pintu taubat tu masih terbuka. Luas mana pintu taubat ni? Seumpamanya seluas langit dan bumi. Kita pun nak bayang pun tak tahulah, tak sampai lah akal. Langit dan bumi, pintu taubat, maknanya seluas-luasnya pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah mengampunkan dosa manusia ni, kan? Selagi dia ada hayat di kandung badan, selagi sebelum datang tiga perkara ni, berlaku tiga perkara ni, habis pintu taubat ditutup, kan? Jadi siapa yang tidak berkesempatan bertaubat sebelum berlakunya tiga perkara ni, maka dia tidak boleh menyesal, kan? Sesalannya sudah tidak berguna lagi. Dan dia tidak boleh menyalahkan siapa. Nak menyalahkan Allah, dia nak kata Allah zalim, dah. Allah bagi kita ample time, kan? Masa yang begitu banyak
untuk kita kembali kepada Allah. Kan tu kadang-kadang kita tengok orang punya turning point tu. Kita tengok dulu dia, ya Allah, siapa tak kenal dia, tiba-tiba kita jumpa dia berubah. Tu Allah terima, sebab Allah dia tidak melihat yang di pangkal, Allah melihat yang di ujung. Itu sebab Nabi ajak kita doa apa? Allahumma htim lana bi husnul khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Mati dalam keadaan baik. Semua kita ni hendak mati dalam keadaan baik. Semua kita hendak syurga. Allah tahu semua tu, kan? Tapi Allah nak kita mohon, kita berusaha untuk menggapai syurga tu. Allah suruh kita berusaha untuk nak mati cara baik ni macam mana? Bukan dia boleh melanui begitu ya. Dia harap, dia jajar ya, aku ni nak mati baik ni, nak masuk syurga. Apa amalan pun tak buat, apa kebaikan dia pun tak ada, kan? Dia berangan gitu. Kita hidup ni tak boleh di atas angan-angan. Kita hidup di alam nyata ni, kan? Kan, jadi kena berusaha untuk mencapai segala impian. Kita tengok tuan-tuan, Usain Bolt ni, Usain Bolt yang bukan yang duduk di Bukit Naga tu, Uti Usain zaman ni, Usain Bolt yang lari tu. Tuan-tuan ingat dia terus-terus lari tu, latihan dia tu, kan? Macam tentera yang duk berlatih kawat tu, sebulan tu berlatih ni. Hari Merdeka ni sebulan buat reptile dia sebulan. Nak berhabis dia berapa jam? Sejam ya. Tu dia punya pulun sampai sebulan. Tu samalah kita pun, kan? Nak dapat sesuatu dia kena ada usaha. Jadi usaha dia apa? Salah satu daripada dia ni yang kita baru habis pagi tadi, kan? Tu baru 2 rakaat tu. Alhamdulillah. Itu pun kalau kita fikir-fikir 2 rakaat aja, ganjarannya Masya Allah. Sebelum kita solat subuh tadi, berjamaah tadi, kita solat sunat fajar, solat sunat subuh 2 rakaat ya. Ikut hukum akal kita fikir-fikir, takkanlah Allah nak bagi macam tu, kan? Ganjarannya apa? Dunia serta isi dia 2 rakaat aja tuan-tuan. Tu akal yang Allah bagi, kita nak fikir tak sampai. Patut ke Allah bagi? Kita duk kira patut. Allah dia tak kira, kan? Allah ni kan maha pemurah lagi maha penyayang. Ikut suka dia nak bagi banyak mana pun. Kan cuma kita nak tanamkan keyakinan itu. Habis. Dia dan tiada siapa menegah dia dan menunjuk lagi atas yang demikian itu barang yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Katanya adalah kami pada zaman Rasulullah SAW, apabila mati seorang lelaki atas dosa besar, telah kami naik saksi akan dia daripada ahli neraka hingga turun ayat 48 tu, kan? Maka berhentilah kami daripada berkata seperti demikian itu, kan? Itu sebab kita tengok setengah-setengah jenazah kita yang duk solat jenazah, setengah-setengah tempat dia kata selepas doa tu imam akan kata apa kita kata pada jenazah ini. Jemaah pun kata baik. Ada orang kata tak baik, ada. Tak berani dia nak kata tak baik pun, takut dia terlompat cekik dia pula, kan? Tu apa kata jenazah ini baik. Itulah yang kata masyarakat kita ni jahat macam mana pun kita kata baik, kan? Kita ni jenis mudah-mudah kesian ni, kan? Habis. Dan telah berkata Ibnu Abbas bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, seorang lelaki beramal ia akan segala amal yang soleh, tiada tinggal daripada satu kebajikan melainkan diperbuatnya semuanya, hanya ia orang musyrik. Jawab Sayyidina Umar, ia akan tinggal di dalam neraka. Kazin pada tafsir ayat 48. Siapa mengerjakan kejahatan pasti Tuhan balas dengan kejahatan jua. Sesungguhnya tiada sunyi seorang itu daripada berbuat kejahatan atas kesalahan, sama ada yang tiada sunyi kafir ataupun muslim, lelaki atau perempuan, dan sama ada kejahatan atau kesalahan besar atau kecil, maka semuanya dibalas akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas yang berbuat salah itu di dalam dunia atau kemudian daripada mati, jika ada ia orang mukmin, kan? Beza orang mukmin ni tuan-tuan dengan orang kafir, kan? Orang kafir ni Allah akan kumpul semua kejahatan dia yang dia buat kat dunia ni, Allah hukum dia di akhirat. Beza je orang mukmin ni, kadang-kadang Allah
bagi kifarah dia dekat dunia, Allah balas dekat dunia ni. Kan? Allah nak selamatkan dia di akhirat. Tu. Kan? Jadi apa yang jadinya? Kan? Sesungguhnya tiada sunyi seorang itu daripada berbuat kejahatan atau kesalahan. Manusia memang fitrah dia menyentuh. Kan? Tidak ada satu manusia pun yang tak jahat, semua jahat. Ada orang lahir-lahir baik. Kan? Kecuali Nabi Muhammad SAW lah. Kan? Kita start tu tuan-tuan, Allahu Akbar, macam-macam lah. Tak buat jahat besar, buat jahat kecil. Kan? Sebab itu adalah kelemahan manusia. Memang Allah buat manusia tu macam tu, is prone to make a mistake. Manusia pertama tuan-tuan, yang namanya Nabi Adam, yang mewakili sekalian manusia, pun buat silap sikit ya. Kan? Allah kata jangan hampir dengan pohon larangan tu. Hampir juga. Kan? Dia lalai, dia lupa tu pesanan Tuhan kepada dia. Siapa yang bagi lupa tu? Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajak kita, dia bagi kita lupa. Kan? Kita ni telah lah lupa sebenarnya. Sampai semayang pun lupa. Semayang ke belum? Belum ke semayang? Tu kita. Kan? Sebab Nabi Muhammad SAW ada satu ketika mana solat asar rasanya lupa sikit. Kan? 3 rakaat. Nabi rasa 4 rakaat, Nabi berbangkit. Sahabat ikut balik. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita baru semayang 3 rakaat ni. Tu. Nampak? Lupanya Nabi Muhammad SAW itu adalah pengajaran nak bagi kita tahu, Nabi pun lupa. Kan? Mana kata tu, yang kata ilmu tu pada Nabi Muhammad SAW ni, yang kata sunnah ni tuan-tuan, apa juga yang pada Nabi tu, diamnya Nabi juga sunnah. Apa yang Nabi buat juga sunnah. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi makan, semua sunnah. Itu sebabnya kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kisah Nabi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kenapa kita baca? Sebab kita nak menyatakan bahawa kita ni cinta Nabi. Benda yang kita, orang yang kita cinta ni, tuan-tuan, girlfriend kita dululah, tak saya cerita girlfriend tu. Kita tahu tu semua, pak cik dia nama apa, tok cik dia nama apa, rumah dia bumbung kalau apa pun kita tahu. Sebab apa kita nak cek bumbung tu? Kok masa dia tinggal besok tengok bumbung, okey dah. Tu kata jantan ni, kan? Dia punya kemaruk sampai macam tu. Kan cerita dia. Kan? Jadi Allah buat manusia ni, fitrah dia memang macam tu. Kan? Itu sebabnya kan kita pernah bahas, kita pernah bincang satu hadis Huzaifah. Kan? Satu hari dia ni menangis, lepas dengar kuliah Nabi ni, dia menangis. Dia kata, aku ni munafik ke apa ke? Sampai dia pergi mengadu dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku ni munafik ke? Sayyidina Abu Bakar kata, hang ni pasal apa menangis ni? Dia kata apa? Aku ni munafik kot. Sayyidina Abu Bakar tanya, apa sebab apa? Tadi masa kita depan Nabi tadi, kita dengar Nabi cerita, Nabi tazkirah lah Nabi, dakwah lah Nabi, ceramah. Rasa kesal, tak mau kita dunia ni, tak mau dah. Kan? Nak tolak habis dunia ni. Tak ada guna lah dunia ni. Tapi bila balik rumah tu, Allah lupa dah apa yang Nabi cerita tadi, lupa. Seronok dah, jumpa bini, jumpa anak, lupa dah tadi. Munafikkah kita ni, wahai Abu Bakar? Tanyanya Huzaifah. Kan? Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, bukan Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar tu telah lagi lah. Ni Sayyidina Abu Bakar yang Nabi endorse dia. Masya Allah. Kan? Nabi meletakkan Sayyidina Abu Bakar ni satu makam yang cukup tinggi lah. Dia pun kata, ya Huzaifah, aku pun rasa macam tu juga. Tu dia. Kalau dia pun rasa macam tu, kita lagi lah lorat. Kan? Kita langsung kelam, lupa habis dah. Ni baru duk dengar ni kan, lagi lupa dah. Tapi tak apa. Kan? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai Huzaifah, jomlah kita pergi jumpa Rasulullah, kita tanya tengok macam mana. Macam mana kita ni, munafik ke tak? Takut tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni juga takut kalimah munafik tu. Tuan, munafik ni dia Allah letak di mana? Di base
base of api neraka tu, bukan base tu, bawah lagi. Tu punya kategori dia. Lalu jumpalah dua sahabat ni, ya Rasulullah, sebab Uzaifah ni duk menangis lagi. Rasulullah bertanya, ni hampa ni menangis pasal apa? Ya Rasulullah, kami ni munafik ke? Rasulullah kata, pasal apa? Kami ni bila depan Rasulullah, depan Tuan, dengar Tuan ceramah, Tuan tazkirah, kami rasa insaf sungguh. Tak maulah dunia ni, tak mau dah, tak mau kan? Tapi kami balik rumah, tengok muka bini kami, tengok anak-anak, tengok harta benda, cerai terus, cayang kami. Rasulullah kata, ni tak apa, itulah manusia namanya, itulah fitrah manusia. Kalau hampa ni depan aku pun bagus, pergi mana-mana pun bagus juga, itu dah taraf malaikat lah. Malaikat akan turun shake hand dengan hampa, kata Nabi Muhammad SAW. Tu kan. Jadi kita bolehlah ambil iktibar, kan. Sahabat Rasulullah pun macam tu. Tapi Allah sentiasa memberi ruang dan peluang untuk kita kembali balik kepada tu yang kita duk selalu solat tu. Kita duk minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tu. Ingat saja Allah, tuan-tuan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah sia-sia Allah cipta tu? Dah. Yang kita duk solat tu, kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Tadi tu dah gelong dah sikit, kita minta lagi. Itulah untungnya orang mukmin ni sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan ibadah yang namanya solat tu. Mujuklah Allah bagi kita 5 je. Kan? Tu pun ada lagi yang sekarang ni. Dia tak berhati tu. Tuan-tuan, apa beza rukun iman dengan rukun Islam? Rukun Islam ni dia physically kita kena buat. Rukun iman ni kan, yang kata hati ataupun iman. Nak percaya rukun iman ni kena ada iman. Percaya kepada kitab, bukan kata Al-Quran je, yang 3 sebelum tu. Percaya Tuhan, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat. Ada ke tak ada? Ada orang tak percaya hari kiamat. Itu kepercayaan, kita kena percaya, bukan kena buat tak. Yang 5 rukun ni, rukun Islam yang 5 ni, physically kita kena buat. Satu, kita kena lafaz, menyatakan, mengaku Kaulah Tuhanku, Muhammad itu pesuruh aku. Solat kena buat. Mana mau niatnya, tu yang timbul hadi minallah tu. Ajaran baru kat Langkawi kan. Ramai tuan-tuan. Sebab apa ramai? Sebab tak payah semayang dah, niat aja. Dia modus operandi je. Modus operandi. Dia tanya, tuan semayang? Kita pun kata semayang. Semayang sembah siapa? Kita kata bukan sembah, kita menghadap Tuhan lah. Okay. Nampak ke Tuhan? Dia tanya. Taklah nampak. Habis semayang apa? Habis tak payah semayang dah kita. Kita pun jam kan. Tu je ke? Nak kenal Tuhan? Masuk kami punya geng, register. Masuk lah. Masuk dia punya geng kumpulan apa. Kononnya kenal Tuhan lah. Dah kenal lah tu. Lepas tu tak semayang pula. Orang tanya pasal apa tak semayang? Dah kenal. Kami dah kenal, tak payahlah semayang, niat je. Amboi. Tang tu saja silap lah kan. Tang niat tu saja silap. Habis hang makan niat ni. Hang bubur daging pun semua depan muka, tak niat saja aku nak makan ni. Boleh kenyang begitu? Tak boleh lah begitu. Dia ada benda yang kita kena niatnya, ada yang kita kena susuli dengan perbuatan dia. Barulah yang nama amalan. Kan? Allah tu. Manusia ni ujung-ujung ni, akhir-mutakhir ni nak cari benda mudah. Sebab dia nak pegang apa? Don't work hard, work smart. Tu. Tu yang jadi gelong semua tu. Habis. Dan orang yang kafir itu dibalas dia oleh Allah Ta'ala di dalam akhirat dahulu daripada masuk nerakanya dan kemudian daripada masuk neraka. Itulah maksud firman Allah Ta'ala yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Tu. Kalau orang mukminnya, maka semuanya dibalas akan dia oleh Allah Ta'ala ke atas yang berbuat salah itu di dalam dunia.
dan kemudian daripada mati jika ada ia orang mukmin. Apa hadis apa? Itulah maksud firman Allah Ta'ala yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. An Abi Hurairah qala lamma nazala man ya'mal su'a yujza bih saqqa zalika 'alal muslimin. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya tak kala turun firman Allah Ta'ala kira-kira sanya barang siapa memperbuat ia akan kejahatan, nescaya dibalasnya dengan dia. Sudahlah susah hati orang-orang Islam mendengar firman Tuhan yang demikian itu, kerana tiada seorang boleh sunyi daripada dosa dan kesalahan itu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang tu celek matanya daripada tidur dan waktu sembahyangnya yang fardu telah masuk, maka bangkit ia terus pergi bekerja dan tinggal sembahyangnya yang fardu tu tidak dikerjakannya, maka sudahlah ia memperbuat dosa besar. Tu. Siapa yang meninggalkan solat, tak solat dia telah melakukan satu dosa yang cukup besar. Kan? Dan apabila seorang tercelek matanya daripada tidurnya serta telah menanggung hadas besar, maka bangun ia dengan tiada terus mandi dan menyempurnakan yang difardukan Allah, maka berdosa juga ia. Tu tak tahu hukum. Dalam hadas besar pun nak buat amalan pula. Kan? Kecuali terlupa. Kan, terlupa tu adalah satu nikmat tu. Kan, bukan kata ingat saja nikmat, lupa pun ingat juga. Kalau ingat lupa, tu saja buat. Maka dan apabila seorang tu bangun ia daripada tidurnya serta terus ia mengisap rokoknya, maka mengerja ia akan dosa atau qaul yang mengharamkan rokok, dia terus ia makan daripada pencarian yang haram, maka mengerjakan dosa iaitu bangun memperbaiki atau mengumpat atau memakai yang haram dan berjalan pergi kepada yang haram dan memandang perempuan yang haram, maka semuanya berdosa besar dan salah. Maka payahlah seorang itu keluar daripada mengerjakan yang haram. Istimewa pada zaman saya menulis sultuk ini. Kata tuan kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi, kitab ni bila? 63 tahun, 60 tahun lebih lah. Tu. Dia tulis tu tuan-tuan dulu macam dia ada sekarang ni. Apa yang dia tulis ni semua orang sekarang buat. Kan? Mengerjakan kebajikan dan segala yang kebaikan. Maka yang disuruh oleh syarak kita ialah mengerjakan kebajikan dan kebaikan. Maka apabila seorang tu celek matanya daripada tidur, teruslah pergi beristinja dan bersuci daripada hadas. Tu yang kita duk buat tu. Kan? Macam kita semalam lah solat, nak datang solat jemaat tu, kan dia ada 7 perkara yang bila mana kita lakukan Allah akan gugurkan dosa, ampunkan dosa kita. 7 perkara tu tuan-tuan duk buat dah. Kan? Dia bukan susah kan, sunnah Nabi kan? Apa dia? Mula-mula mandi. Kan, mandi. Semua orang mandi hari Jumaat, semua orang mandi pagi-pagi Jumaat. Tak nak orang lelaki lah pagi Jumaat mesti mandi ya. Kalau yang kuat lah, yang tak kuat tak mandi ke kan? Mandi tu bukan sekadar mandi niat sunat hari Jumaat, dapat pahala. Satu dapat pahala, satu kita apa? Niat sebab apa? Nabi pun buat ni. Dapat 2 pahala. Senang kan tuan. Kan? Kemudiannya bersih ni, trim misalnya berjanggut pun semua trim. Lepas tu pakai minyak wangi, pakai pakaian yang baru. Kan? Bukan kena pergi beli tiap hari Jumaat pakaian dah. Pakaian bersih lah. Especially yang berwarna putih. Kan pada hari Jumaat tu. Kan? Datang awal ke masjid dan masuk masjid baca doa, solat sebelum duduk, tak kira lah solat apa pun buat. Kan duduk. Lepas tu dengar khutbah bersungguh-sungguh. Jangan tidur bersungguh-sungguh. Sebab beza zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi dulu kalau berkhutbah, Nabi ni berkhutbah merah mata. Tu katanya Sayyidina Umar, merah mata Nabi ketika mana jadi tok khatib. Kita yang merah mata siapa?
jemaah merah mata. Tok Khatib tak merah mata. Kan? Tu. Tu yang Tok Khatib geram je duk pegang kan tongkat tu. Mode punggai tu kacau kita. Jadi tu beza dia kan. Senang dapat pahala. Dapat pahala kan. Jadi kemudian terus mengerjakan apa yang difardukan Allah Ta'ala. Jika belum dikerjakan, maka yang demikian itu mengerjakan kebajikan namanya. Dan berkata-kata dengan perkataan yang halal dan yang harus oleh syarak, dan berjalan pergi menguruskan perkara yang halal dan yang diharuskan oleh syarak. Kita ni kalau boleh, orang-orang yang ahli-ahli ibadat ni, macam tuan-tuan ni kan, cuba mengelak daripada expose, terdedah untuk difitnah lah. Kita try to avoid kan, benda-benda tu. Jangan kita pergi duduk di kedai kan, kedai arak jangan kita pergi duduk kan, duduk depan kedai nombor jangan. Orang kata dia ni bukan tu, dia tarik panjang, dia ni bukan habis kan. Tu jangan kita pergi tempat-tempat, lalu tempat-tempat pelacuran kan, kan tu. Allahu Akbar, macam-macam. Maka apa pekerjaan ibadat yang dikerjakan itu seperti sembahyang dan baca Quran dan tasbih dan lainnya diperbuat atas jalan pertengahan, yakni tidak diringkaskan amat dan tidak dilanjutkan amat, dan tidak diperbuat-buat ambil nama, dan ada dibuat saja sebagaimana tersebut dalam sambungan hadis tadi kan. Jangan acah-acah buat buat betul-betul kan. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Tu Islam dia ajak sampai macam tu kan. Lama, contohlah contoh imam hanyut kan, surah Yasin sampai habis, tak kacau. Saya ada cerita sini ke dekat Ar-Nar dulu. Ar-Nar ni tempat kan rehat dan rawat. Surau dia tu sempit, dia congested ni, jadi pack ni ketika mana maghrib tu, masing-masing nak cepat kan. Ada satu grup saudara masuk mereka ambil grup sembahyang dan jemaah, imam suruh baca Yasin, surah Yasin tu maghrib. Dia punya hanyut tak tahulah. Itu satu, dah habis tu siap zikir lagi. Orang duk tunggu ni, lapik ni. Satu budak muda saya kata, mana punya imam ni, tak ada sekolah apa kan. Dia baca Inna sudah lah, yang hampir nak baca Yasin, lepas tu campur dengan zikir apa semua. Di rumah lah, di masjid boleh tak? Tu yang kita ilmu tu kan, ilmu. Tu cerita dia kan. Kita nak kena, orang kata pandang-pandang lah. Fasyakau zalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qaribu wasaddau, yakni apabila telah didengar oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan siapa berbuat kejahatan dan kesalahan pasti dibalas akan dia, maka susahlah hati mereka itu kerana tiada sunyi seorang daripada salah dan silap. Lalu mengadu mereka itu kepada Rasulullah SAW. Maka bersabda ia, perbuat oleh sekalian kamu akan yang hampir daripada barang yang boleh kamu buatkan ibadat, dan jangan melampau-lampau, dan jangan ringkas dan ancar dan sempurnakan dengan sebaik-baiknya jua oleh sekalian kamu. Tu Nabi pun nasihat. Nabi kata buatlah semampu kamu. Setengah orang tu dia, orang kampung saya kata apa, hot chicken shit, hangat-hangat tiap ayam. Dia dengar satu ustaz tu cerita kita, dia mula tu kan, dia mula dia punya start tu, hari-hari tu sikit, lepas tu seminggu lepas tu tak nampak dah, katam habis semua dah. Dia Nabi kata God made moderate, slow. Orang Jawa kata alon-alon tu. Orang Cina kata man-man, buat sikit-sikit lo, jangan terus pederas. Mau pederas tu sat yang kita tengok. Sama macam ni, macam tarawih, kita tengok tarawih sudah tuan. Minggu pertama tu ya Allah melempah, jenuh pula AJK masjid nak fikir ni kita nak besarkan masjid ke macam mana ke. Kita nak buat satu masjid yang bila Ramadannya bila dia kembang, bila tak kembang dia kemucuk balik. Nak kena sistem tu pula. Tu Allah tunjukkan kan. Sebenarnya that is the true colour of kita lah sebenarnya kan. Itulah sebenarnya kita kan. Tu habis wa fi
ma yusibul mu'min kafarah, dan pada tiap-tiap barang yang mengenai orang-orang mukmin daripada kesakitan dan kesusahan dan kesempitan, itu ialah kafarah dosanya atau memperbanyakkan bagi pahalanya jika sabar. Bagi orang mukmin yang kata Nabi Muhammad SAW, kan, segala kesalahan, segala dosa yang dia buat tu, kan, Allah bayang, Allah cash, Allah gugurkan dalam bentuk kifarah. Allah bentuk dalam bentuk Allah bagi sakit tu, gugur dosa. Tu tuan-tuan, sampai macam tu. Allah ni tak mau azab kita sangat, tak bagi berasa tu macam mana Allah azab, dia bagi kita sakit. Sebab manusia ni bila dia sakit, dia duk fikir sakit tu, dia tak kira azab tu, dia tak kira, dia tak fikir aku ni sakit sebab apa. Kan, kecuali orang-orang yang beriman. Macam siapa? Macam tuan-tuan lah. Kan, tuan-tuan ni klik sikit tahu dah. Tu sebab Nabi suruh kita, kan, jadi orang yang beriman dan orang baik-baik. Orang beriman dan orang baik-baik ni tuan-tuan, di samping Allah bagi pahala, gugur dosa, Allah bagi dia kenai. Ni yang Imam duk baca tadi, Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Hanya orang beriman saja yang dia tahu ni betul, ni batil ke hak. Ada orang yang Allah tak kurniakan benda tu, yang batil dia kata hak, yang hak dia kata batil. Orang beriman hak dia kata hak, batil itu tetap batil. Ramai tak kita tengok tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri ya. Yang sampai yang batil pun orang tak kenal, dia kata hak lagi, kan? Sampai nak tinggal selok dalam lah, dia menyokong ni. Contoh contoh, kan? Tengok Sri Lanka apa jadi. Best. Hatta syaukati yushakuha awin nakbatil yankabuha, hingga duri yang menikam dan menyucuk akan dia, atau bala senastapa yang turun ia ke atasnya, itu pun gugur dosa. Sikit kena, asal kita boleh sebut adui tu, gugur dosa. Bukan cara macam tu. Yang kita ambil air semayang tu, setiap detik, setiap titis air uduk itu gugur bersama dosa. Dosa yang dekat muka kita basuh muka. Sebab apa? Kat muka ni bukan satu-satu saja ni. Ni dosa bertepek-tepek kat muka ni. Dosa matanya, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinganya semua gugur jatuh. Ni dosa tangan ni, dosa kepala ni, bukan kepala ni. Ni yang kita duk fikir ni, dan kepala ni ada otak duk fikir nak tank orang ni, nak tank orang ni, jatuh gugur dosa. Basuh kaki pula, kaki yang duk berjalan pergi merata ni, duk pergi jalan, duk bawa pergi mengumpat orang apa, gugur dosa. Tu sampai macam tu Allah buat, kan? Tu bukan saja-saja. Maka semua itu menjadi kafarah dosanya jika ada ia orang berdosa, dan jika ia orang mukmin yang tidak berdosa itu kena bala dan penyakit, maka iaitu ialah membanyakkan pahalanya dan meninggikan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tuan, dosa orang-orang mukmin itu dibalas Allah Taala di dalam dunia. Dosa orang mukmin Allah tak mau kita bawa sampai ke akhirat. Allah tak mau bantai kita ke akhirat, dia bagi kita kat dunia dah. Tu orang mukmin. Tiap-tiap seorang daripada orang mukmin itu tiada sunyi daripada salah dan silap. Maka telah difirmankan Allah Ta'ala dalam Qurannya seperti yang telah diterangkan dalam masalah tadi yang lalu itu. Hingga Sayyidina Abu Bakar sendiri telah berbekas di hatinya akan firman Tuhan itu. Maka berkata ia pada Nabi seperti yang telah diterangkan tadi. Maka Nabi pun menjawab akan perkataan Sayyidina Abu Bakar tadi. Faqala Rasulullah SAW, amma anta ya Abu Bakar wal mu'minun watujzauna bizalika fid dunya. Maka apabila didengar oleh Rasulullah SAW akan kata Sayyidina Abu Bakar demikian itu, maka bersabda Rasulullah SAW, adapun engkau hai Abu Bakar dan orang-orang mukmin berlain kepada sekalian kamu daripada orang-orang kafir, maka sekalian kamu itu dibalas seksa dan dera dengan sebab dosa itu di dalam dunia, kata Nabi. Orang mukmin tu yang Allah bagi kifarah, Allah bagi ujian, Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita macam-macam. Jadi kita kena redha, kita kena ingat bahasanya apa yang timpa pada diri kita itu mungkin ada salah silap kita.
Jangan blame orang. Ni pasal dia ni lah aku kena. Nah, bukan. Kan? Kita sendiri. Ni dia macam-macam manusia. Kan? Dia kira nak blame orang. Kan? Terjadi kepada orang kafir ketika mana? Di mahsyar, nanti pada mahsyar. Allah tanya aja soalan kepada dia. Dia akan blame. Allah tanya hang mati sebab pasal apa hang mati kafir? Sedangkan dulu hang mengaku aku Tuhan hang. Tak, sebenarnya Allah bukan aku. Kami ikut nenek moyang kami. Tu. Balas juga. Jawapan tu sebab apa? Balas tu sebab apa? Nak mengelak daripada diseksa oleh Allah SWT. Tapi Allah dah cok dah hangpa kena seksa. Sebab macam mana? Tu. Habis. Ia diturunkannya bala papa dan miskin, susah dan payah kehidupan, sakit dan kena apa-apa bencana, susah hati, duka nestapa, tidak pun kena sakit ke atas dirimu, tidak pun kena ke atas isterimu dan kekasihmu, tidak pun kena ke atas anak-anakmu, tidak pun kena ke atas orang-orang yang kamu sayang dan kasih kepadanya, atau kena apa-apa bala, maka semuanya menghapus bagi dosa. Yang kena kat kita sekarang ni, tak kena kat kita, kena kat isteri kita. Kok kena kat mak kita, kena kat anak kita, kena orang yang kita sayang. Itu semua nak bagi pengajaran pada kita. Kan? Dosa kita. Tu yang kita, Nabi menyarankan kepada kita, nasihat kita, jangan buat dosa. Tu. Itu sebabnya kita, Allah kurniakan kita nikmat yang namanya sedar. Kita ni sedar, kita ni telah melakukan dosa tu. Itu konsep taubat di sisi Allah ni. Allahu Akbar. Setelah mana manusia yang melakukan dosa, kesilapan, dia balik, dia duduk fikir, aku ni buat dosa ke orang ni. Itu penyesalan tu, penyesalan. Sedar tu. Nak dapat nikmat sedar tu tuan-tuan, bukan orang semua boleh sedar. Kita sedar tu, aku ni dah tua, tak semayang lagi. Sedar. Ada tak orang tak sedar? Ada. Sampai dia masuk jejak dalam tanah ni, bila ruh tu dikembalikan balik, baru dia sedar bahawasanya dia dah mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Masuk ruh, kata celik, dia bau tanah tu, baru dia kata, aku ni mati dah ni. Baru sedar Allah bagi. Situ baru dia bersedar. Kita tak mau macam tu. Kita alhamdulillah lah, setakat ini Allah bagilah nikmat sedar tu. Kita minta moga-moga Allah yang hapuskan kesedaran kita tu. Biarlah sampai dia jemput kita. Kan? Habis. Kemudiannya hatta talqaullah wa laisa lakum dzunub. Hingga jumpa sekalian kamu akan Allah, padahalnya tiada atas diri sekalian kamu apa-apa dosa, yakni datang mati di dalam suci dirimu daripada dosa. Allahu Akbar. Tu yang Allah ni. Itu sebabnya disebut apa? Ketika mati telah kembali ke rahmat Allah. Rahmat Allah, tuan-tuan. Allah ni pun sayang kita. Dia kalau boleh, Allah tu cakap, Allah ni bukanlah galak nak seksa manusia sangat. Kan? Dia kalau boleh nak kita ni mati, masuk surga senang. Tapi yang buat leceh sikit tu kita ada tu. Yang menyekat kita untuk nak jalan sempurna tu, jalan terus ke. Kan? Itu sebabnya kita ni disuruh, dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, mintalah doa kepada Allah SWT banyak-banyak. Kalau nak mati, nak minta syurga tu, Nabi kata minta syurga yang paling sekali lah, paling tinggi sekali. Jangan minta syurga yang nombor 7 tu. Nombor 7 tu dia meleset pergi nombor 8, masuk pintu sebelah. Pintu sebelah kacau. Nabi suruh kita minta mati masuk syurga tanpa hisap. Jangan kita fikir, aku ni boleh ke tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kita boleh sampai takat ni tuan-tuan, level ini dah sekarang, siapa yang bagi? Tidakkah Allah? Tu. Kita pun tak terfikir, aku macam mana aku boleh jadi baik macam ni? Cuba kita kata sekali kat diri kita, macam mana aku boleh jadi baik macam ni? Dulu pun tuan-tuan baik dah. Tuan-tuan ni memang orang baik dah. Lah ni lagi baik pada dulu. Tu. Sebab apa? Allah yang bagi kita baik pun.
Kan? Tu. Habis. Maka ini terbilang daripada kurniaan Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya yang mukmin. Yang mukmin saja Allah bagi. Kan? Kerana azab sengsara di dalam dunia ini lebih ringan daripada azab sengsara di akhirat. Sama lah macam kita contoh hukum Islam kan. Curi potong tangan. Habis dah takat ni je. Hidup dah lagi? Hidup. Boleh berusaha lagi dah? Boleh. Boleh rasa seronok lagi dah? Boleh. Nikmat keseronokan tekan tu ada lagi. Walaupun takat ni je, boleh kerja lagi. Mana di akhirat besar tak kena dah. Kalau di dunia mencuri duit, kan, tidak dijalankan hukuman seperti mana hukuman Islam, sekadar hukuman dunia saja, bayar 2,000, penjara lah seminggu ke, lepas akhirat kena tak? Kena. Bukan kita potong tangan ni dengan jasad-jasad, dengan kena umban dalam neraka. Tu mana nak? Mana nak? Tu sebab besok ahli neraka baru dia teringat, kalau aku tahu dululah, aku kena kat dunia pun tak apa. Nak kena kat dunia apa lagi, hang dah tak ada dunia dah. Sekarang ni lah baru, sekarang ni lah betul lah kata pepatah Melayu itu, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Tu pendapat orang kata pepatah tok nenek kita tu. Mengaji bukan tinggi mana pun, sampai lah kita duk pakai tu, kan? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mai ke orang moden ni, sikit-sikit lama-lama habis, dia kata. Duk kikis sikit-sikit. Habis. Wallahu alam. Dia kuliah tak boleh lama-lama, sat je. Kan? Sebab apa, dah terang dah kat luar tu. Jadi apa ada tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya. Tuan-tuan jenis faham. Alhamdulillah, senang faham. Faqihu fiddin. Jadi kita tutuplah majlis ni tuan-tuan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, janganlah kau bolak-balikkan hati kami setelah kau kurniakan hidayah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.